Hai semua, nama saya Wuliar Simuniandi, nombor matrik saya 283889. Hari ini saya akan membentangkan tentang komunikasi. Okey, pertama adalah definisi komunikasi. Komunikasi digambarkan sebagai satu proses sistematik di mana manusia berhubung dengan dan melalui simbol untuk menghasilkan dan mentafsirkan makna. Kedua adalah komunikasi boleh ditafsirkan sebagai satu proses manusia menghantar dan menerima mesej. Dengan kata lain, komunikasi ialah proses di mana manusia berkongsi atau bertukar idea, maklumat dan sentimen. Komunikasi bermula dengan menerima mesej atau menuntut yang terdiri daripada pemimpin organisasi. Falsafah komunikasi adalah bagaimana seorang berkomunikasi mencapaikan atau menerima sesuatu pengetahuan ilmu tentang suatu perkara berdasarkan apa yang difikirkan secara mendalam. Kedua adalah falsafah komunikasi berasal daripada seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang memahami sesuatu bidang. Ketiga adalah falsafah komunikasi. Ini adalah sesuatu proses maklumat atau pengetahuan antara individu ditukarkan melalui sistem simbol, tanda atau tingkah laku yang umum. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Jacinta Liza, anak perempuan Joseph, nombor matrik 283756, akan menerangkan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Pertama sekali, komunikasi intrapersonal. Ia merupakan sebagai proses di mana seseorang individu berkomunikasi dalam diri mereka, bertindak sebagai pengantar dan penerima mesej dan merangkumi penggunaan kata-kata yang tidak diucapkan untuk secara sedar melibatkan diri dalam percakapan diri dan perturutan dalaman. Contohnya rasa bersyukur ataupun rasa berterima kasih kepada Tuhan atas segalanya diperolehi daripada Tuhan. Komunikasi interpersonal. Ia merupakan sebagai pertukaran maklumat antara dua orang atau lebih. Ia merupakan bidang penyelidikan yang cuba memahami bagaimana manusia menggunakan isyarat, lisan dan bukan lisan untuk mencapai beberapa maklumat peribadi dan hubungan. Contohnya, berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan kawan dan memberi tunjuk arah. Seterusnya, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan sebagai komunikasi dengan dalam kumpulan kecil terdiri daripada 3 orang atau lebih yang berkongsi matlamat yang sama dan berkomunikasi secara kolektif untuk mencapai sesuatu. Semasa komunikasi kumpulan kecil, peserta saling bergantung menganalisis data, menilai sifat masalah, membuat keputusan dan menyediakan penyelesaian ataupun prosedur yang mungkin. Contohnya, berkomunikasi dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamat. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian dan pertukaran maklumat melalui media massa. Ia juga merupakan komunikasi yang kita boleh berkomunikasi secara media sosial, iklan, mesej dan lain-lain. Seterusnya, komunikasi antarabangsa. Ia merupakan amalan komunikasi yang berlaku merentasi sempadan antarabangsa. Keperluan untuk komunikasi antarabangsa adalah disebabkan oleh peningkatan kesan dan pengaruh globalisasi. Contohnya, natural geography. Seterusnya, komunikasi organisasi. Dalam bidang kajian komunikasi, komunikasi organisasi adalah satu bidang kajian yang mengelilingi semua bidang komunikasi dan aliran maklumat yang menyumbang kepada fungsi sebuah organisasi. Contohnya, prosedur penyampaian maklumat atau arahan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Tuan Bersyara. Saya Indonesia, nombor matrik saya 283990. Saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis komunikasi. Terdapat beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan di mana mesej disampaikan melalui pertuturan yang melibatkan penggunaan bahasa dan suara antara dua orang atau lebih daripada itu. Seterusnya, komunikasi bukan lisan merujuk kepada proses komunikasi di mana mesej disampaikan dan melalui bahasa badan, gerak isyarat, mimik muka dan seterusnya. Formal. Dalam sesebuah organisasi, komunikasi formal kerap sering berlaku. Jenis komunikasi ini mempunyai dasar ataupun prosedur tersendiri untuk mematuhi peraturan organisasi tersebut. Komunikasi informal berlaku dalam organisasi tanpa struktur bertulis yang tidak memberi apa-apa kepentingan kepada organisasi. Contohnya perbualan antara rakan ataupun rakan sekerja. Seterusnya, komunikasi bertulis. Komunikasi bertulis boleh dilihat dalam bentuk surat, manuskrip, gambar,
dan sebagainya. Manakala komunikasi dalaman merujuk kepada komunikasi yang berlaku secara eksklusif antara ahli organisasi ataupun komunikasi yang dilakukan oleh orang dalam. Dan komunikasi ini dapat dipisahkan dengan 3 jenis, iaitu komunikasi menekat, komunikasi mendata dan juga komunikasi berpenjuru. Seterusnya, komunikasi luaran. Komunikasi luaran berlaku pertukaran maklumat antara organisasi dan juga masyarakat umum. Contohnya seperti pameran, expo dan sebagainya. Komunikasi secara langsung berlaku tanpa menggunakan orang perantara ataupun orang tengah dalam perbualan dan tidak dibatasi oleh jarak. Seterusnya, tidak langsung pula komunikasi berlaku dengan bantuan orang tengah ataupun orang perantara bagi memudahkan proses komunikasi itu berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hanif Muhammad Zain 284066 daripada kumpulan O Ipoh akan menerangkan mengenai halangan-halangan di dalam komunikasi. So, pertama sekali kita akan melihat apakah itu definisi komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah proses pemindahan maklumat dan pemahaman daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain, dan di mana kemahiran komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hanif Muhammad Zain 284066 daripada kumpulan O Ipoh akan menerangkan mengenai halangan-halangan di dalam komunikasi. So, pertama sekali kita akan melihat apakah itu definisi komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah proses pemindahan maklumat dan pemahaman daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain, dan di mana kemahiran komunikasi pula ianya adalah kemampuan atau kebolehan seseorang untuk menyampaikan mesej kepada pihak lain dengan cekap dan berkesan. Dan yang ketiga, dari segi halangan komunikasi, ia bermaksud seperti satu gangguan yang berlaku ketika proses komunikasi itu berlaku. Jadi seterusnya kita akan melihat apakah itu kategori halangan komunikasi. Halangan komunikasi dapat kita bezakan kepada 4 jenis, iaitu fizikal, psikologikal, sosiologikal dan juga semantik. Jadi kita akan pergi satu persatu. Dari segi fizikal, ianya bermaksud halangan itu datang secara langsung atau nyata. Ini dapat kita lihat seperti contoh bunyi bising daripada mesin, radio, dan telefon dan lain-lain. Ataupun ianya boleh jadi daripada suasana yang tidak selesa ataupun daripada pejabat yang kotor yang boleh membuatkan gangguan itu datang secara fizikal. Yang kedua adalah dari segi psikologikal. Psikologikal ini berlaku disebabkan oleh persepsi yang berbeza di antara penerima dan penghantar mesej. Sebagai contoh, ianya adalah apabila bunyinya loceng kecemasan ketika kebakaran, ianya menimbulkan konflik sama ada ianya adalah kebakaran yang nyata ataupun hanya latihan. Seterusnya, kategori halangan komunikasi ini dapat dilihat daripada sosiologikal. Sosiologikal ini bermaksud wujudnya perbezaan dari segi persekitaran budaya, sosial dan latar belakang. Sebagai contoh, kita dapat melihat di Malaysia ini kita mempunyai pelbagai faktor, pelbagai bahasa, pelbagai budaya dan pelbagai dialek di antara satu sama lain yang boleh membuatkan komunikasi itu terhalang. Dan yang terakhir adalah dari sudut semantik. Ini bermaksud halangan ini boleh berlaku disebabkan oleh sesuatu perkataan tidak dapat ditafsirkan lebih daripada satu cara penerima. Ianya dapat dilihat sebagai dari satu segi nilai, perang dan juga lain-lain. Selamat sejahtera kepada yang dihormati Tuan Pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya adalah Satiswaran, anak lelaki Jaya Chandra. Matrik nombor 283903. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan kita pada hari ini. Apakah maksudnya komunikasi berkesan? Komunikasi berkesan ialah teknik bertukar idea, pendapat, pengetahuan dan fakta untuk memastikan mesej diterima dan ditafsir dengan jelas dan bertujuan. Terdapat banyak cara untuk berkomunikasi seperti penulisan, visual pendengaran, dan ianya berlaku secara peribadi melalui telefon, mail ataupun dalam talian ataupun secara berdepan. Komunikasi yang berkesan terdiri daripada kejelasan clear, ketepatan correct, lengkap complete, ringkas konsis dan empathy compassionate. Inilah yang dianggap sebagai komunikasi 5C. Komunikasi yang berkesan mempunyai kelebihan yang boleh dilihat di tempat kerja, di dalam bilik darjah dan juga dalam kehidupan seharian, di mana setiap situasi ini boleh mendapat manfaat daripada mempelajari teknik komunikasi yang berkesan.
Mempunyai komunikasi yang berkesan di tempat kerja yang baik boleh membawa kepada penyusunan kaki tangan dan cipta satu pasukan yang dapat meningkatkan pertumbuhan syarikat. Yang kedua, kelebihan penemuan dan kreativiti akan meningkat kepada peluang pilihan baru untuk perniagaan. Yang ketiga, komunikasi yang berfungsi dengan baik dalam kehidupan seharian akan mengakibatkan kepada peningkatan kesihatan sosial, emosi dan mental. Ianya akan membawa ikatan baharu yang dibina atas keterbukaan dan kepercayaan. Yang last, meningkatkan keupayaan untuk menyelesaikan masalah dan pertikaian. Terdapat beberapa kemahiran asas atau skill untuk komunikasi berkesan seperti beri perhatian. Yang kedua, tepat dan jelas. Yang ketiga, kepentingan komunikasi bukan lisan. Yang seterusnya, berlembut dengan diri sendiri. Penjelasan, visual, empathy, memberi dan menerima maklum balas, dan menggunakan masa dengan efektif.